Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi dalam edisi penerangan dalam bab 4. Saya gunakan slide yang berbeza daripada semalam, jadi supaya awak lebih nampak lah. Slide ini saya rasa lebih mesra. Okey, sebatan karbon ni saya dah bagi tahu semalam adalah sebatan yang mengandungi unsur karbon dan dia ada dua jenis, iaitu dia ada sebatan organik dengan sebatan tak organik. Okey, saya dah menerangkan juga semalam yang contoh sebatan organik ialah sebatan yang berasal daripada benda hidup, dan sebatan tak organik berasal daripada benda bukan hidup. Okey, contoh kat sini dia dah bagi contoh. Yang semalam saya ada bagi contoh yang organik, saya ada bagi contoh karbohidrat, protein, apa lagi, petrol kan. Okey, tapi ni dia bagi contoh kanji etanol. Kanji daripada tumbuhan, etanol adalah sejenis alkohol daripada tumbuhan. Okey, so kat sini dia bagi contoh sebatan tak organik adalah karbon dioksida dan juga marmar. So kedua-duanya adalah sebatan tak organik yang berasal daripada benda bukan hidup. Okey, so next kita pergi kepada hidrokarbon. Okey, apa itu hidrokarbon? Iaitu unsur yang mengandungi hidrogen dan karbon. Okey, sebatan karbon yang ada unsur hidrogen dan karbon. Okey, so hidrogen, hidro lah, karbon adalah karbon. Okey, so tiga jenis sumber hidrokarbon, ada tiga, iaitu petroleum, gas asli dan juga arang batu yang juga digiling sebagai bahan api fosil. So petroleum dan gas asli ini dijumpai secara semajadi di kerak bumi. Bagaimana ia terbentuk? Sebab proses ini mengambil masa berjuta-juta tahun. Okey, ini adalah tumbuhan dan haiwan yang mati, tertimbus di dasar laut dan akhirnya disebabkan tekanan dan suhu yang tinggi, yang terbentuk berjuta-juta tahun, terbentuklah gas asli. Tapi kalau arang batu, masih lagi proses yang sama, cuma di kawasan paya. Okey, masih lagi disebabkan oleh kematian tumbuhan dan juga haiwan purba, tertimbus di dasar laut di kawasan paya. Okey, so itu untuk hidrokarbon. Okey, sekarang kita masuk pada alkohol. So alkohol ni kita senang je, biasanya kalau apa-apa yang ada belakang ada OL, so dia adalah sejenis alkohol. So kalau Panadol adakah isi alkohol? Tidak, so Panadol bukan alkohol. So alkohol ialah satu kumpulan sebatan organik yang terdiri daripada tiga unsur. Okey, dia adalah sejenis sebatan organik sebab dia berasal daripada tumbuhan. Okey, nanti kita tengok proses dia, kenapa dikatakan sebab daripada tumbuhan. Okey, dan dia ada kumpulan berfungsi, iaitu kumpulan hidroksil OH. Dan belakang ni biasanya ada OL lah, contoh metanol, etanol dan propanol. Okey, seterusnya ini adalah kumpulan hidroksil. Okey, ini adalah dalam sebatan kimia adalah cuma kenapa dikatakan kumpulan hidroksil OH tu. Okey, contoh. Okey, seterusnya proses menghasilkan alkohol. Okey, alkohol boleh dihasilkan daripada bahan makanan seperti yang berkanji, seperti bijirin, beras, barley, buah-buahan yang manis. So semua benda-benda ni kita boleh jadikan dia alkohol dengan cara banyak cara sebenarnya. Ada yang pengeraman, ada yang yang tuak tu. Tuak tu sebenarnya daripada proses penapaian. Okey, dan namanya adalah proses penapaian. Tidak balas gula atau kanji dengan tindakan yeast yang boleh menghasilkan alkohol. So apa-apa proses penapaian daripada bijirin, beras, barley, buah-buahan yang manis adalah proses untuk menghasilkan alkohol. Okey, iaitu tidak balas gula atau kanji dengan menghasilkan tindakan yeast yang boleh menghasilkan alkohol. Okey, ciri-ciri umum alkohol ni dia secair jernih, dia mudah meruap. pH adalah 7, dia adalah neutral dan dia adalah pelarut organik, iaitu larut dalam air dan juga larut dalam lemak dan juga mudah terbakar. Okey, so contoh paling senang, minyak wangi. Minyak wangi kalau kita letakkan dekat api, dia akan mudah terbakar. Nyalaan biru tak berjalaga. So bila kita nyalakan api, dia akan menyalakan dengan nyalaan biru. Okey, persamaannya alkohol
bersama dengan oksigen terbakar, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Okey. Ciri yang seterusnya adalah dia berbau harum. Kalau berbau harum ini sekiranya alkohol itu bertindak balas dengan asid organik. Okey. Asid organik ni adalah mungkin bahan daripada buah-buahan dan sebagainya yang akan menghasilkan ester. Ester itu adalah alkohol yang berbau harum lah, dan juga air. So dengan adanya dan juga dengan adanya asid sulfurik pekat sebagai mangkin. Mangkin tu apa? Mangkin tu adalah bahan kimia untuk mempercepatkan lagi proses penghasilan ester tu lah. Okay, so alkohol bertindak balas dengan asid organik menghasilkan ester dengan adanya asid sulfurik pekat. Okay. Okay, seterusnya guna alkohol ada banyak, antaranya sebagai bahan api. Okey, alkohol boleh digunakan sebagai bahan api dan pembakarannya tidak berjelaga dan tidak mencemarkan alam. Okey, berbanding kalau kita guna yang mungkin bahan-bahan lain yang bukan alkohol, dia mungkin akan menyebabkan berjelaga. Selain itu kosmetik juga ada alkohol. Contohnya varnish, pembekak kulit, kalau yang kat muka tu apa namanya, toner, tu semua ada alkohol. Okay, juga pelarut untuk buat cat, untuk buat dakwah persidakan, juga ada alkohol. Okay, ubat contohnya antiseptik. Okay, antiseptik kan kita sejuk-sejuk kan, iodine tu semua ada alkohol untuk sapu kat luka, untuk membasmi mikroorganisma. Okay, dan juga dalam bentuk cair. Biasanya ada alkohol dan juga ada etanol lah, etanolnya. Dan juga sebagai perasa tiruan, kini biasanya kalau nak buat kek, contoh kek strawberry, ataupun aiskrim strawberry, okay, dia ada perasa. So perasa tiruan itu daripada ester, iaitu ester itulah jenis alkohol. Dan juga minuman beralkohol seperti wine, beer dan sebagainya yang memang dihasilkan oleh proses penyampaian. Okay, itu adalah kegunaan alkohol. Okey, seterusnya tindak balas alkohol. Okey, untuk menghasilkan alkohol, kita menggunakan proses penyampaian di mana kita menggunakan glukosa. Okey, glukosa campurkan dengan yeast. Okey, glukosa campur dengan yeast. Ini sebenarnya eksperimen ni kita akan buat di dalam makmal. Tapi sebab tengah PKP ni kan, so tak dapatlah buat. So awak tengoklah secara teori. Okey, glukosa di air glukos, sebenarnya air glukos campur dengan yeast. Yeast ni apa? Yeast ni yang kita gunakan untuk buat roti tu. Kita campurkan kedua-duanya, kita goncang dan dia akan menghasilkan menghasilkan udara. Okey, udara karbon dioksida lah yang rasa tu. Okey, dia akan membebaskan gas karbon dioksida dan akhirnya dia akan membentuk etanol. Okey, etanol dalam ni, dan dia akan membentuk etanol. Hasil percampuran ni dia akan membentuk etanol dan membebaskan gas karbon dioksida. Ini dia punya radas tambahan yang diperlukan untuk proses penyampaian. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah dalam proses etanol penyampaian. Okey, ini adalah penyampaian dalam makmal lah, sebab kita boleh buat di makmal. Okey, alkohol, untuk menghasilkan alkohol kita hanya perlukan glukosa, yeast. Kita campurkan keduanya dan menghasilkan gas karbon dioksida dan akhirnya dia akan membentuk etanol. Okay, kenapa ada air kapur kat sini? Sebab air kapur bila dia keruh menunjukkan kehadiran gas karbon dioksida. Okey, ni contoh keputusan di makmal. Awal eksperimen, larutan tidak berwarna dan tak berbau, tetapi selepas kita mencampurkan glukosa dan juga yeast, larutan itu keruh dan berbau alkohol. Okey, glukosa campur yeast dan membentuk etanol dan karbon dioksida. Okey, ini selepas menghasilkan selepas proses penyampaian, kita nak menghasilkan alkohol yang tulen. So proses itu kita panggil sebagai proses penulenan. Okey, so proses penulenan ini kita gunakan kaedah penyulingan. Kenapa kita nak sulingkan alkohol? Supaya dia menjadi alkohol yang tulen. Sebab tadi tu alkohol yang tak tulen ni dia masih lagi keruh. Okey. So kita perlukan proses penyulingan. Okey, ni kalau kat makmal awak boleh tengoklah, sebenarnya benda ni akan disediakan di makmal, tapi sebab PKP tak dapat nak buat. So proses ini dinamakan proses penyulingan untuk mendapatkan alkohol yang tulen. Okey, so kita gunakan radas bahan ini. Okay, dia ada penunda bangsa kita panaskan, kemudian dia ada
kondenser libik yang nama dia, kondenser libik ni, dan juga dia akan menitiskan air ni lah. Air ni adalah hasil penyulingan tersebut, dan hasil penyulingan itu akan menghasilkan air yang berwarna jernih lah. Okey, ini bahan dia juga sama. Okey, penyulingan, dan inilah hasilnya. Hasilnya adalah alkohol yang tulen. Okey, ini juga aktiviti yang sama untuk mengkaji sifat-sifat alkohol. Okey, so kalau kita masukkan alkohol dalam tabung uji yang berisi dengan etanol, kita guna etanol adalah jenis alkohol yang berisi dengan air. Etanol itu akan larut dalam air lah. Kemudian apabila kita nyalakan nyalakan etanol di udara, dia akan mudah terbakar dengan nyalakan biru. Dan apabila kita campurkan alkohol bersama asid etanoik dan juga asid sulfurik pekat, dia akan menghasilkan bau wangi. Ini yang kita namakan sebagai proses pengesteran. Okey, etanol bersama dengan asid organik. Asid organik itu adalah contohnya asid etanoik dan asid sulfurik pekat. So dia akan menghasilkan bau wangi, iaitu proses pengesteran. So kesan alkohol ini kepada kesihatan antaranya ialah kepada otak, iaitu kepada cerebrum, mengganggu pemikiran dan tindakan terkawal. Okey, dia penglihatan kurang baik, dan juga terhadap cerebellum, koordinasi otak terganggu dan menyebabkan keseimbangan badan terjejas. Sebab tu kalau orang yang mabuk, dia tak dapat berjalan dengan seimbang kan. Kesusi kepada organ dan sistem saraf, kerosakan pada hati. Okey, hati kita panggil sebagai sirosis hati, penyakit sirosis hati dan hepatitis, di mana sel-sel hati menjadi keras. Okey, dan seterusnya kesan kepada sistem saraf, melambatkan pemindahan impuls saraf, minum berasa mengantuk. Kemudian kesan terhadap kulit, menyebabkan arteri kulit mengembang dan kehilangan banyak haba hilang. Okey, muka menjadi merah, dan kesan kepada perut boleh menjadikan ulcer dan juga gastrik. Okey. Okey, itu saja untuk alkohol dan juga sebatian organik dan tak organik. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.